Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Alhamdulillah, pertama dan selama-lamanya kita merafakkan setinggi-tinggi kesyukuran kehadirat Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam yang berbahagia ini kita diizinkan, diperkenankan, diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita berhimpun dan berkumpul di salah sebuah rumah Allah Subhanahu wa taala, iaitu di tempat yang paling baik sekali, yang disukai oleh Allah, disukai oleh Rasulullah, disukai oleh para malaikat. Tak lain tak bukan, itulah tempat yang disebut sebagai namanya masjid. Tempat yang begitu istimewa. Lebih-lebih lagi apabila di tempat itu diimarahkan, disuburkan dengan majlis-majlis ilmu, maka mudah-mudahan kita berdoa majlis kita dipenuhi dengan keberkatan dan rahmat dan disertai dan dihadiri oleh para malaikat semua. Jadi tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, insya-Allah pada hari ini kita akan sambung perbincangan, lanjutan daripada perbincangan kita dalam minggu-minggu yang terdahulu, iaitu penekanan yang sering saya ulang dan cakap serta beritahu bahawa kepentingan kita mempelajari, mengetahui dan beriman dan perkara-perkara yang berkaitan dengan akidah pegangan kita ini adalah satu perkara urusan paling penting sekali dalam hidup itu. Mencari nafkah itu penting. Melaksanakan salat 5 waktu itu wajib. Menunaikan zakat jangan ditinggalkan. Menunaikan haji mesti bersungguh untuk disempurnakan. Tetapi di balik kepentingan rukun-rukun Islam itu, di atasnya sekali ialah mempelajari dan mengetahui serta mengimani perkara-perkara yang berkaitan dengan urusan akidah pegangan kita. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, minggu sudah kita ada berkongsi tentang suatu perkara yang disebutkan sebagai yang mencipta semua benda dan semua perkara adalah Allah Subhanahu wa taala. Ilmu geografi penciptanya Allah. Ilmu sejarah penciptanya Allah Subhanahu wa taala. Ilmu matematik penciptanya Allah. Masa yang sedang berjalan penciptanya adalah Allah. Tempat dan ruang yang ada di hadapan kita penciptanya Allah Subhanahu wa taala. Angin yang berhembus di tepi pantai penciptanya Allah Subhanahu wa taala. Akal yang berada diproses oleh otak kita penciptanya Allah Subhanahu wa taala. Roh yang berada dalam jasad kita, dan dengan roh itu kita diizinkan untuk hidup di dunia ini. Roh ini tak nampak, kita tak nampak roh ini, tetapi penciptanya adalah Allah Subhanahu wa taala. Jin, syaitan, sehebat mana pun malaikat, senakal mana pun seekor jin, sebaik dan setaat mana pun seorang manusia, semuanya adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala tanpa terkecuali. Langit dan bumi, bumi saiznya besar, langit jauh lebih besar, malah berlapis-lapis sehingga 7 lapis langit. Di atasnya di sana ada syurga, di atasnya lagi ada arash, ada kursi, ada qalam, ada lauh mahfuz. Semua itu sekali semua adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala. Penciptanya Allah Subhanahu wa taala. Dan semua ini pada asalnya tiada. Yang menjadikan dia daripada tiada kepada ada adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan semua makhluk Allah taala ini Allah tak berhajat
tidak memerlukan sekuman, sesen pun daripada makhluk-makhluknya. Dan Allah sesekali tidak akan bergantung apa-apa pun daripada sebarang makhluk. Allah tak berhajat kepada masa. Allah tidak memerlukan kepada tempat. Allah tidak memerlukan kepada roh. Allah tidak memerlukan kepada suara. Kerana suara itu adalah makhluk Allah yang cipta. Allah juga tidak memerlukan malaikat. Allah juga tidak berhajat kepada manusia. Allah tak berhajat kepada jin. Allah tak berhajat kepada langit. Allah tak memerlukan langsung kepada arasy. Allah tiada berhajat sekali sedikit pun kepada bumi, kepada bintang. Apa saja makhluk Allah Subhanahu wa taala, Allah tiada berhajat apa-apa pun kepada makhluk. Kerana yang mencipta semua itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Adakah ini benda baharu? Tidak. Kerana perkara yang saya sebutkan ini sama. Apa maksud sama? Ketika Allah mengutus Nabi dan manusia yang pertama, iaitu Nabi Adam alaihissalam, Allah melantik baginda sebagai seorang Nabi dan Rasul. Maka agama yang Allah pilih untuk Nabi Adam alaihissalam adalah agama Islam. Nabi Idris alaihissalam, agamanya agama Islam. Kerana semua Nabi tiada perbezaan agamanya. Semua Nabi-Nabi Allah dan juga Rasul-Rasul Allah, sama ada yang wajib kita ketahui ataupun yang tak wajib kita ketahui, semuanya membawa agama yang sama. Tak ada perbezaan sedikit. Nabi Adam AS agamanya apa? Islam. Nabi Ibrahim AS agamanya apa? Agamanya Islam. Nabi Yaqub, ataupun baginda ada nama yang kedua. Nama kedua bagi Nabi Yaqub adalah Israel. Jadi boleh panggil nama Nabi Yaqub ataupun Nabi Israel. Jadi dua nama. Sebab tu bila disebut Bani Israel, anak keturunan Nabi Yaqub AS. Nabi Yaqub agamanya apa? Agamanya Islam. Nabi Yusuf agamanya apa? Agama Islam. Nabi Isa alaihissalam agamanya apa? Agamanya adalah Islam. Yang ini semua Nabi sampai kepada Nabi Muhammad SAW, agamanya Islam. Tak ada perbezaan sedikit pun. Sebab itu Allah sebut dalam Al-Quran, Inna dina indallahi Islam. Hanya seni agama yang diterima di sisi Allah adalah Islam. Sama ada Nabi Adam AS sehingga kepada Nabi Muhammad, Nabi yang terakhir, semua Nabi itu agamanya sama. Adam, Idris, Nuh, Hud, Salih, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishaq, Yaqub, Yusuf, Ayub, Syu'aib, Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Musa, Isa, sehingga kepada Nabi Muhammad SAW, semua Nabi sama agamanya adalah agama Islam. Jadi tidak boleh kita mengatakan dan menuduh Nabi ini membawa agama yang lain. Tak boleh tuduh Nabi Ibrahim membawa agama Yahudi yang benar. Tak boleh. Tak boleh menuduh bahawa Nabi Ibrahim membawa agama Yahudi yang asal yang benar. Tak ada. Allah bersihkan tuduhan daripada orang yang tidak bertanggungjawab kepada Nabi Ibrahim AS. Allah sebut dalam Al-Quran, Ma kana Ibrahimu Yahudiyan wala Nasraniyan. Bukanlah Ibrahim itu seorang Yahudi dan juga bukan seorang Nasrani, tetapi dia adalah seorang Muslim yang mengikut syariat Al-Hanif. Muslim, agamanya Islam. Juga kita tidak boleh menuduh Nabi Isa AS. Tak boleh tuduh Nabi itu dengan tuduhan baginda membawa ajaran Nasrani yang asal, yang benar. Tak boleh. Kerana Nabi Isa AS tidak pernah membawa ajaran agama lain selain daripada agama Islam. Dan semua Nabi-Nabi Allah Subhanahu wa ta'ala ini dalam kategori maksum, terpeliharaan. Kita maksum tu, kalau orang tu nama dia sum, kita panggil dia maksum. Kalau dia suka pegang barang, kita panggil dia mat barang.
Maksum artinya terpelihara dengan pemeliharaan Allah Subhanahu wa taala daripada berbuat syirik dan berbuat kufur sepanjang hidup dia. Seorang nabi memang Allah pelihara. Kalau seorang wali Allah, kita dengar cerita-cerita tentang wali Allah, misal kata kita dengar cerita seorang wali Allah ketika mudanya sangat nakal, suka mencuri, kemudian merompak, kemudian minum arak, kemudian berzina, kemudian membunuh orang. Tiba-tiba dia bertaubat kerana berjumpa dengan seseorang, kemudian menjadi sebaik-baik hamba Allah dan setaat-taat manusia kepada Allah. Dia berubah 360 darjah. Yang ini, cerita ini boleh-boleh saja berlaku kepada seorang wali Allah. Sebab tu wali Allah ni dia ada cerita dalam bab lain. Boleh diusahakan. Siapa berusaha nak jadi wali Allah boleh. Tapi ada syarat-syaratnya. Kena mengaji dulu, kena belajar, kena sesuai dia punya jalan dia dengan Al-Quran dan hadis. Boleh diusahakan. Tapi title Nabi tak boleh usahakan. Awak buat apa ni semayang datang ke raya setiap 5 waktu ni? Saya rasa nak usaha lah paket dalam 2020 jadi Nabi ke. Dia tak boleh usaha. Nabi dia tak boleh usahakan. Kalau wali boleh usaha. Dapat tak dapat terserah kepada Allah SWT. Boleh diusahakan. Tetapi menjadi Nabi tak boleh berusaha. Ni kenapa mesyuarat ramai-ramai ni kita nak meeting lah, macam mana nak jadikan diri sebagai Nabi ni. Berusaha jadi Nabi tak boleh. Nabi ni lantikan terus daripada Allah SWT. Dan seorang Nabi ni terpelihara maksum. Kalau sahabat Nabi lain. Sahabat Nabi boleh-boleh saja kalau kita dengar cerita tentang seorang sahabat dulu jahat, bunuh orang, pantang jumpa Nabi, nak pukul, buat perancangan jahat, nak bunuh Nabi, nak halau Nabi keluar daripada Mekah. Kemudian tiba-tiba mendapat hidayah, dia masuk dalam agama Islam. Yang ini bagi seorang sahabat Nabi boleh-boleh saja berlaku. Asalnya kufur, asalnya syirik, asalnya jahat, asalnya kejam, asalnya zalim, kemudian berubah menjadi sebaik-baik manusia. Banyak contoh. Abu Sufyan, Sayyidina Umar Al-Khattab. Sayyidina Umar antara sahabat Nabi yang dulunya jahat. Orang Islam masa nak berdakwah di Mekah takut nak dakwah, cakap sunyi-sunyi, diam-diam, sorang-sorang. Nak bagi tahu nak jalan dia takut. Orang tak tengok lain macam kita. Tetapi Nabi SAW pernah doakan. Sehingga bila itulah tuan-tuan, bila sekarang ni tengah kecoh tentang ajaran Syiah di negeri Johor ada. Tuan-tuan kalau pergi kelas-kelas hati-hati juga. Tentu tuan-tuan nanti terpengaruh juga. Kita doalah mudah-mudahan jangan terpengaruh. Sebab Syiah ni kalau dalam peringkat yang maksimum ataupun yang agak ekstrim, Syiah ni dia melaknat Sayyidina Umar Al-Khattab. Dan doa ini dibaca sama ada selepas sembahyang ataupun dalam sembahyang pun dia baca. Kalau kata Ustaz cerita Syiah ni melaknat Sayyidina Umar, saya tengok Syiah kat Johor ni tak ada pun laknat Umar. Sebab dia belum jadi lagi, dia baru jadi-jadian. Dia bukan singa harimau je jadi-jadian. Syiah pun dia ada jadi-jadian peringkat awal. Tapi dia akan menuju ke arah itu. Sebab kalau dia dah sampai kepada menganuti ajaran dia, dia akan berdoa, Ya Allah, ya Tuhan kami, laknatilah Umar Al-Khattab. Kerana dia tak puas hati pada dia Umar ni merampas kuasa daripada Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Mana boleh kita sebagai seorang Muslim melaknat seorang sahabat? Tak boleh. Tak boleh. Sayyidina Umar ketika dia belum masuk Islam, Nabi pernah doakan dia, Allahumma a'izzal Islam bi Abi Jahl bin Hisham atau bi Umar bin Khattab. Ketika itu Sayyidina Umar dahsyat, memang garang. Orang Islam takut. Sebab apa? Dia ni ada power, otai lah, otai Makkah. Dia kira retro terbaik lah. Kalau tuan-tuan tak faham, saya cerita retro terbaik. Tapi bukan kilauan emas. Itu lain kilauan emas.
Ceritanya apa? Otai lama Mekah. Orang kat Mekah semua takut bila sebut nama Sayyidina Umar Al-Khattab. Nabi doakan, ya Allah ya Tuhanku, muliakanlah Islam ini sama ada dengan Abu Jahal ataupun Umar bin Al-Khattab. Muliakan Islam salah seorang daripada dua, sama ada Abu Jahal, pakcik dia, ataupun Umar. Tunggu, akhirnya hidayah sampai kepada Sayyidina Umar Al-Khattab. Sayyidina Umar masuk Islam. Bila dia masuk jarum Islam, orang Islam dah berani sikit lah. Bila masuk Mekah dah boleh batu-batu. Bukan batu-batu lah, maksudnya berani untuk berdakwah secara lebih jelas, terang-terang. Sayyidina Umar Al-Khattab. Sehingga Nabi pernah sebut dalam satu hadis, kalaulah ada Nabi selepas aku, lakana Umar. Nabi pernah sebut, uji ni baik Sayyidina Umar ni, kalaulah ada seorang Nabi selepas aku, lakana Umar. Nescaya orang itu pastinya Umar. Fa innahu la nabiyya ba'di. Tapi sesungguhnya selepas aku dah tak ada Nabi. Jadi mesti pujian maksudnya baiknya Sayyidina Umar dan bagus, tegas jadi, kuat jadi. Fizikalnya kuat, akalnya kuat, imannya kuat. Ketika sudah masuk dalam agama Islam, asalnya jahat, boleh saja bagi seorang sahabat. Dan Sayyidina Umar ini dipuji. Nabi sebut, inna syaitana la yakhafu minka ya Umar. Nabi kata, sesungguhnya syaitan pun takut dengan kau wahai Umar. Syaitan pun takut dengan Sayyidina Umar. Dengan kita syaitan tak berapa takut. Kita bukan tak takut dengan dia lah, cuma dia tak takut dengan kita. Ceritanya Sayyidina Umar pengiktirafan daripada Nabi SAW. Dah sebelum Islam didoakan oleh Nabi, selepas dia masuk agama Islam, orang Islam menjadi mulia sebagaimana doa Nabi, jadi perkasa. Kemudian syaitan takut dengan Sayyidina Umar. Kemudian Nabi puji kealiman, kebagusan Sayyidina Umar, sehingga kalau pun ada Nabi, walaupun tak ada Nabi selepas Nabi Muhammad, kalau pun ada Nabi, orang itu adalah Umar, sebagai satu pujian. Bukan melantik jadi Nabi, sebagai satu pujian. Kemudian diberitakan, Rasulullah beritahu Sayyidina Umar ini termasuk 10 orang sahabat Asyarah Mubasysyirina bil Jannah, 10 orang sahabat yang dijamin syurga. Dahlah sebelum masuk Islam didoakan, masuk Islam diberi pujian, kemudian diberi pengiktirafan, syaitan takut dengan dia, matinya pun cantik, dibunuh oleh seorang Majusi. Dan sebelum wafat diangkat menjadi khalifah yang kedua, diberi berita gembira bahawa dia adalah ahli syurga. Tiba-tiba datang satu kumpulan membaca doa, ya Allah ya Tuhan kami, laknatlah Umar Al-Khattab. Mana boleh kita terima tak boleh. Jadi saya nak cerita ialah, sahabat ini harus saja seorang sahabat itu pada mulanya dia adalah seorang yang nakal, seorang yang jahat, seorang kafir, seorang yang syirik, musyrik. Tiba-tiba dia bertukar masuk agama Islam, kemudian menjadi seorang yang sangat sebaik-baik manusia, hamba Allah yang saleh. Itu bagi seorang sahabat Nabi boleh-boleh saja berlaku, tak ada masalah, boleh saja terjadi. Bukan Sayyidina Umar, banyak sahabat-sahabat yang lain itu. Tetapi cerita semula kepada yang tadi, seorang Nabi, tak kira lah Nabi Muhammad SAW ataupun Nabi-Nabi yang lain sebelum Rasulullah, semua Nabi ini maksud terpelihara. Tak ada Nabi yang dulu mula-mula dia jahat, waktu dia bunuh orang, lepas tu dia berzina, kemudian dia taubat, lepas tu Allah lantik dia jadi Nabi. Yang ni tak ada. Kalau ada cerita tu, Karut bin Marut bin Kelapa Parut, memang tak boleh pakai. Tak boleh pakai. Sebab tu kalau kita tengok kisah-kisah Nabi, kisah 25 orang Nabi dan Rasul, semua kisah-kisahnya memang terpelihara, Allah pelihara daripada dia lahir sampai seorang Nabi itu wafat, meninggal dunia. Semua terpelihara. Sama juga dengan Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Lebih-lebih lagi Allah pelihara. Sebab baginda adalah makhluk yang paling special di sisi Allah. Tak ada makhluk yang lebih special di sisi Allah berbanding Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad lebih utama dan lebih baik dan lebih afdal lagi berbanding
Jibril alaihissalam. Itu adalah keistimewaan yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kan orang yang nak masuk agama Islam juga syaratnya mesti mengucap 2 kalimah syahadah. Kalau ucap 1 saja tak sah Islamnya. 1 saja tak sah. Mengakui bahawa tiada Tuhan yang layak disembah melainkan Allah, 1 saja tak boleh. Dia mesti juga mengakui dan bersaksi bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah Rasulullah. Rasulullah terpelihara, dan dia adalah maksud terpelihara ialah semua Nabi lahir saja Islam. Terpelihara itu bukan terpelihara daripada terjatuh sungai, itu bukan maksud dia. Bukan terpelihara daripada dipukul, diejek oleh orang. Rasulullah SAW pernah tak diejek? Pernah Rasulullah diejek. Rasulullah juga pernah dilontar dengan batu. Rasulullah juga pernah didengki oleh orang-orang kafir Quraisy pada ketika itu. Maksud terpelihara bukan terpelihara daripada terjatuh, bukan terpelihara daripada itu, bukan maksud terpelihara. Maksud bila disebut maksum terpelihara, iaitu terpelihara daripada kufur, melakukan kekufuran, terpelihara daripada dosa-dosa syirik, dan terpelihara daripada dosa-dosa besar, dan terpelihara daripada dosa-dosa kecil yang keji. Itu maksud terpelihara. Jadi Nabi Adam AS tak pernah melakukan syirik, terus Islam. Tak pernah melakukan kekufuran, tak pernah melakukan dosa-dosa besar. Nabi yang lain, Nabi Ibrahim AS, tak pernah sekali melakukan syirik, tak pernah sekali melakukan kekufuran, tak pernah melakukan dosa-dosa besar. Lebih-lebih lagi dengan baginda Rasulullah SAW, tak pernah melakukan perkara-perkara syirik dan juga kufur. Dan Nabi tak pernah confuse tentang Allah. Nabi berkhalwat di Gua Hira ketika umurnya lebih kurang mendekati 40 tahun. Bukan dia duduk Gua Hira, dia confuse tentang hal ketuhanan. Dia cuma memikirkan dan mengambil berat tentang ni masalah manusia ni, jahiliah yang banyak sangat. Macam mana nak selesai masalah. Bukan dia betapa seorang-seorang dia confuse tentang ilmu tauhid dan ketuhanan. Tak ada. Ilmu tauhid dan ilmu ketuhanan ini sudah ditanamkan sejak dia lahir sekali. Memang Allah dah pelihara dia. Dan Nabi SAW ketika umur lebih kurang 40 tahun mendapat wahyu, dan kemudian baginda wafat ketika umur lebih kurang 63 tahun. Jadi umur 1 hingga umur 40, apa agama Nabi Muhammad SAW? Agama baginda adalah agama Islam. Cuma syariat yang beliau guna pakai ketika umur itu mengikut daripada syariat Nabi Allah Ibrahim AS. Jadi semua Nabi tak ada perbezaan. Dari sudut apa tak ada perbezaan, agama tak ada beza. Bila disebut agama tak ada beza antara seorang Nabi dengan seorang Nabi yang lain, bermaksud agama di sini bila saya sebut, yang pertama semua sekali Nabi beragama Islam, yang kedua semua sekali Nabi dari segi iman, rukun iman dan tauhid semuanya sama, tak ada perbezaan. Dalam Islam diajar rukun iman ada 6. Beriman, al-iman tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wal qadari khairihi wa syarrihi. Beriman dengan Allah, para malaikat, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, hari kiamat, dan juga qadar dan qadar. Qadar ketentuan Allah sama ada baik ataupun buruk. Rukun iman yang ada dalam ajaran yang dibawa oleh baginda Rasulullah SAW, rukun iman itu jugalah yang sama dibawa oleh Nabi Isa AS. Rukun iman itu jugalah yang dibawa oleh Nabi Ibrahim AS. Rukun iman itu jugalah yang diajar oleh Nabi Musa AS. Tak ada perbezaan. Mana boleh kita kata Nabi Muhammad rukun iman dia dulu 6, kita umat Nabi Muhammad 6, Nabi Musa dulu 3 je, separuh je dia beriman. Dia beriman dengan Allah, beriman dengan malaikat, dengan kitab-kitab. Rasul dia orang tak beriman. Tak boleh cakap begitu. Kerana dari segi tauhid semuanya sama.
Dari segi hukum tentang berkaitan dengan keimanan, semua sama, tak ada beza. Jangan dibeza-bezakan. Semua Nabi semua bawa agama yang sama, agama Islam. Ini adalah benda yang basic yang mesti kita faham. Sebab bila kita masuk dalam sejarah-sejarah Nabi, dalam setiap buku-buku sejarah itu, sama ada Arab ataupun dia dah diterjemah, kadang-kadang bercampur aduk dengan elemen-elemen yang bukan sandaran yang tepat. Daripada situ, kalau kita tidak ada ilmu yang basic memahami bahawa agama yang dibawa oleh semua Nabi adalah agama Islam, nanti bila di tengah-tengah buku sejarah para Nabi, katalah contoh, tiba-tiba dia kata Nabi Isa AS telah berusaha sedia upaya kerana baginda membawa ajaran Nasrani yang asal, tetapi baginda tidak berjaya sekian. Kita pun faham bila kita kata dia membawa ajaran Nasrani yang asal. Kita pun betul juga. Betul juga. Itu karut marut kelapa baru. Kita nak detect begitu dengan cara kita ada dasar ilmu kefahaman kita tentang Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul secara umum. Cuma ada tak beza di antara seorang Nabi dengan Nabi yang lain? Ada. Tetapi perbezaan itu dari sudut syariat, hukum akal. Contoh, umat-umat Nabi yang terdahulu, dia ada satu ibadat yang namanya berwudu. Bila dia nak sembahyang, dia ada kena berwudu. Kita kalau nak sembahyang pun wajib berwudu. Tetapi bila tidak ada air, mereka kena usahakan tunggu sampai ada air. Kita umat Nabi Muhammad SAW diberi sedikit kelonggaran, special keistimewaan. Sama ada kita tiada mampu menggunakan air, ada sebab-sebab yang diharuskan syarak, ataupun kita berada di satu tempat yang gersang yang memang tiada air, maka ketika itu ada satu ibadat yang lain sebagai ganti, yang kita sebutkan dia sebagai tayammum, menggunakan debu tanah. Yang ini khusus ada pada syariat Nabi Muhammad SAW. Nabi terdahulu tak. Jadi syariat berbeza-beza. Solat sembahyang, kita umat Nabi Muhammad SAW diberi keistimewaan. Apa keistimewaan yang kita ada? Iaitu kita boleh melaksanakan solat sembahyang 5 waktu di mana-mana saja di atas muka bumi Allah. Mana-mana saja kita boleh sembahyang. Atas padang sembahyang, surau sembahyang, bilik boleh sembahyang, masjid boleh sembahyang, padang boleh sembahyang, pantai boleh sembahyang, atas batu boleh sembahyang, atas tanah boleh sembahyang, tepi jalan boleh sembahyang. Tapi dengan syaratnya bersih dan sebagainya. Tetapi umat-umat yang terdahulu tak begitu. Kalau nak sembahyang, mestilah sembahyang umat-umat terdahulu. Syariat Nabi-Nabi yang terdahulu, mestilah sembahyang di tempat yang didirikan khas untuk mereka bersembahyang, di masjid-masjid. Nabi Musa AS mengikutnya mesti sembahyang di masjid. Jadi kita ada kisah. Jadi perbezaan di antara seorang Nabi dengan seorang Nabi itu hanya dalam hal yang berkaitan hukum hakam dan syariat. Dari segi akidah dan tauhid langsung tiada perbezaan. Rukun iman. Daripada Nabi Adam AS sampai Nabi Muhammad SAW, kemudian selepas Nabi berjalan zaman itu sehingga zaman kita. Dan Nabi pernah sebut dalam satu hadis, khairul quruni qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik kurun adalah kurun aku ini, kemudian kurun yang selepasnya, dan kemudian kurun yang selepasnya. Dan para ulama sepakat makna kurun dalam hadis itu adalah 100 tahun. Jadi kalau Nabi sebut sebaik-baik kurun adalah 100 tahun ini, dan kemudian 100 tahun yang kemudiannya, 100 tahun yang kemudiannya, bermakna daripada zaman Nabi lebih kurang berapa ratus tahun? 300 tahun. 100 tahun pada zaman Nabi itu yang pertama, 100 tahun yang pertama. Kemudian 100 tahun yang kedua, tsummal ladzina yalunahum, 100 tahun yang ketiga. Jadi generasi daripada generasi yang hidup sezaman dengan baginda Rasulullah untuk yang 100 tahun, kemudian 100 tahun yang kedua,
Kemudian 100 tahun yang ketiga, semua ini kita sebut generasi salafus salih, ataupun kita sebut generasi salaf. Salaf ni dalam perkataan bahasa Arab, sin, lam, fa, salafun. Dia bermaksud yang terdahulu ataupun yang mendahului. Jadi golongan ini kita panggil golongan salaf, ataupun para ulama kadang-kadang sebut salaf salih, golongan salaf yang sangat baik, salih. Selepas daripada 300 tahun, 100 tahun yang keempat, 100 tahun yang kelima, 100 tahun yang keenam, sampai 100 tahun yang ke-15, kita berada sekarang ni 1434 Hijrah, untuk 100 tahun yang ke-15. Semua ini kita namakan dia sebagai generasi khalaf. Khalaf ni maksud yang terkemudian. Yang ni yang terdahulu, yang ni yang terkemudian. Jadi 300 tahun yang awal kita panggil generasi salaf. 300 tahun yang akan datang sampai hari kiamat kita panggil itu generasi khalaf yang kemudian. Daripada zaman Nabi Adam AS berjalan sampai baginda Rasulullah SAW, ajaran yang semua Nabi bawa adalah agama Islam dan tauhidnya sama. Termasuk juga di zaman salaf, tauhid yang sama. 100 tahun yang pertama, tauhid yang sama dengan Nabi Muhammad, tauhid yang sama juga dengan Nabi Adam, tauhid sama dengan Nabi Ibrahim. 100 tahun yang kedua pun sama. 100 tahun yang ketiga, generasi salaf pun sama. 100 tahun yang keempat pun sama, walaupun dah masuk generasi khalaf. 100 tahun kelima, 100 tahun keenam, 100 tahun ketujuh, 100 tahun ke-8, sampai kepada hari kiamat, generasi ini tak ada perbezaan di antara golongan salaf dengan juga golongan khalaf. Tak ada pertembungan ataupun perbezaan. Pegangan dari segi tauhid. Daripada dulu, mulai Nabi Adam AS bergerak seorang nabi berjalan menyampaikan wahyu daripada Allah, agamanya sama, tauhidnya urusan sama, sampailah kepada zaman Nabi Muhammad SAW, zaman salaf, dan kemudian diikuti dengan zaman khalaf. Semuanya memegang dengan kepercayaan, keimanan dan tauhid yang sama, tak ada perbezaan. Jadi tuan-tuan, tetapi kita menerima sedikit cabaran kerana ada orang yang cuba membeza-bezakan dan mempertembung-tembungkan di antara generasi salaf ini dengan generasi yang khalaf. Seolah-olah memberi gambaran generasi salaf ini memusuhi generasi khalaf, dan generasi yang khalaf ini memusuhi pula generasi salafus salih. Sedangkan dari segi keimanan, dari segi tauhid, dari segi kepercayaan, dari segi akidah, saya ceritakan semua Nabi daripada mula Nabi Adam AS sampai kepada Nabi Muhammad SAW, sampai kepada generasi salaf dan kemudian generasi khalaf selepasnya, semuanya berpegang dengan akidah yang sama. Jadi bagaimana kita nak memahami apakah ada perbezaan di antara generasi salaf ini dengan generasi khalaf? Kalau ada orang kata berbeza, betul ke tidak? Kalau ada orang kata sama, sejauh mana yang dikatakan sama? Apa maksud bila orang kata akidah generasi salaf dengan generasi khalaf dengan sebelumnya daripada Nabi Muhammad, iaitu Nabi-Nabi yang lain? Apa yang dimaksudkan? Mereka itu berpegang dengan tauhid, dengan akidah, dengan pegangan yang sama tanpa ada perbezaan. Yang itu insya-Allah kita akan kupas nanti pada masa-masa yang akan datang. Memadai kita memahami sekarang ialah semua Nabi membawa ajaran yang sama, akidah yang sama, agama yang sama, tak ada perbezaan. Termasuk juga selepas baginda Rasulullah SAW, akidah yang dibawa oleh generasi salaf 300 tahun yang pertama, kemudian akidah yang diwarisi, diajar, dididik kepada generasi yang selepasnya, generasi selepas daripada 300 tahun, generasi kita sebut generasi khalaf yang diwarisi oleh para ulama, semuanya adalah akidah yang sama, tiada perbezaan. Cuma bagaimana kita nak memahami apa yang dimaksudkan, apa yang sama itu, apa yang dikatakan sama Nabi Adam AS tu dengan Nabi Muhammad, dengan Nabi Ibrahim, dengan generasi salaf, dengan generasi khalaf.
apakah benda yang dikatakan sama itu antara semua generasi? InsyaAllah kita akan bincangkan nanti pada masa yang akan datang supaya kita lebih jelas, supaya bila kata siapakah yang berada pada generasi salaf, apakah konflik yang pernah berlaku sehingga agama Islam ini, tauhid, akidah yang dibawa oleh baginda Rasulullah dan para sahabat disusun semula sebagai satu disiplin ilmu yang tersusun untuk diwarisi daripada salaf kepada generasi khalaf dalam urusan untuk memelihara dan juga menjaga akidah umat Islam secara umum, secara global, seluruh dunia, supaya sentiasa ilmu itu diwarisi oleh para ulama daripada generasi kepada generasi yang lain, dan seterusnya. Mudah-mudahan ilmu yang sama, pemahaman yang sama, tauhid yang sama yang diwarisi dari awal daripada Nabi Adam AS, perkara yang sama diajar oleh Allah kepada Nabi Muhammad, diajar kepada para sahabat salafus salih, kepada khalaf, dan mudah-mudahan perkara yang sama juga sampai kepada diri kita dan kita boleh pegang dan gigit sungguh-sungguh. Apa jadi pun jadilah, tapi kita gigit dan pegang dengan sungguh-sungguh, dengan penuh sungguh-sungguh dan tekun. Mudah-mudahan bila kita diambil nyawa kita bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala nanti, kita berada dalam keadaan iman, seorang mukmin, seorang muslim yang benar dan sahih akidahnya. Kerana itulah timbang tara yang pertama sekali yang akan dinilai oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk mengukur nasib kita di hari akhirat nanti. Jadi begitulah tuan-tuan perkongsian saya secara ringkas pada malam yang berbahagia ini. InsyaAllah kita akan sambung pada masa yang akan datang. Apa yang baik kita terima daripada Allah Subhanahu Wa Taala, segala kekurangan, kelemahan daripada Allah juga atas kelemahan diri saya. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wabillahi hidayah wa taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.